Selamat sejahtera kepada anda semua. Apa khabar? Semoga anda semua sihat sejahtera. Hari ini kita sambung video yang seterusnya. Kita belajar tajuk hidangan berasaskan sayuran bagi sajian timur, barat dan vegetarian. Baik, marilah kita cuba mencapai objektif hari ini, iaitu mengetahui klasifikasi dan contoh sayuran, memahami cara pemilihan dan penyimpanan sayuran. Anda dikira berjaya sekiranya dapat mengklasifikasi sayuran dan memberi contoh, menerangkan cara pemilihan sayuran yang berkualiti, menerangkan prosedur penyimpanan sayuran. Jom kita cuba belajar. Adakah anda suka makan sayur? Rugi jika jawapan anda ialah tidak. Sayur-sayuran kaya dengan vitamin dan juga kadar mineral dan amat berguna untuk tubuh badan kita. Antara kepentingan sayur-sayuran, yang pertama, mencantikkan kulit. Kandungan vitamin yang tinggi membantu mencantikkan kulit. Kandungan fiber yang tinggi, sayur-sayuran membantu proses menurunkan berat badan. Sayur-sayuran juga membina dan memperbaiki tulang, baik untuk tumbuh besaran kanak-kanak terutamanya. Sayur-sayuran turut menguatkan sistem imunisasi dan mengurangkan risiko penyakit berbahaya. Sayur-sayuran sejenis penawar semula jadi membantu untuk lebih tenang dan menangani masalah kesihatan. Jadi, jangan tak makan sayur. Baik, marilah kita mengklasifikasi sayuran dan memberi contoh. 3 contoh setiap jenis. Jenis pertama, jenis berdaun. Sebenarnya klasifikasi ini bergantung kepada bahagian mana yang dimakan. Jadi, jenis daun maknanya kita makan bahagian daunnya. Jadi, 3 contoh, boleh bagi cikgu 3 contoh sayuran jenis berdaun. Dalam gambar ialah sawi, contoh lain, kangkung dan juga bayam. Bagus. Jenis kedua, jenis berbuah. Maknanya kita makan bahagian buahnya. Contoh dalam gambar, tomato, contoh lain, cili dan juga timun. Jenis ketiga ialah jenis berbiji. Maknanya kita makan bahagian bijinya. Contohnya ialah dalam gambar, petai, contoh lain kacang pis dan juga jering. Jenis keempat ialah jenis berbunga, bahagian bunga yang kita makan. Contohnya dalam gambar, brokoli, bunga kubis dan juga bunga kantan. Klasifikasi kelima, jenis kekacang. Sayuran jenis kekacang beza dengan berbiji, nampak tak? Kalau berbiji kita tak makan kulit, tapi kekacang kita makan keseluruhan walaupun ada biji dalamnya. So, jenis kekacang contohnya ialah kacang dalam gambar ialah kacang panjang. Selain itu ialah kacang buncis dan juga kacang sepat. Jenis keenam ialah jenis berbatang atau berpucuk. Maknanya bahagian batang atau pucuk yang kita makan. Contoh dalam gambar ialah sateri, asparagus, contoh lain ialah tauge. Cikgu nak ingatkan sateri ini kalau bahagian daun yang kita makan, contohnya daun sateri yang kita nak hias dalam makanan, itu dalam kategori jenis daun. Tapi kalau batangnya kita sebut dalam kategori jenis berbatang. Nombor 7, jenis berbawang. Contoh dalam gambar, bawang merah, bawang onion, iaitu bawang Holland. Alright, jenis ke-8 ialah jenis berakar atau berubi. Sayuran jenis ini
kita ambil bahagian akarnya untuk makan. Jadi dalam gambar, contoh apa ya? Yes, ini ialah keledek. Contoh lain, lobak dan juga kentang. Boleh mari ikut cikgu sama-sama sebut 8 jenis klasifikasi sayur-sayuran. Yang pertama, jenis berdaun. Yang kedua, jenis berbuah. Yang ketiga, jenis berbiji. Yang keempat, jenis berbunga. Yang kelima, jenis kekacang. Yang keenam, jenis berbatang atau berpucuk. Yang ketujuh ialah jenis berbawang. Terakhir ialah jenis berakar atau berubi. Alright, syabas. Okay, bagaimana nak pilih sayur-sayuran yang berkualiti? Kita guna mata untuk melihat, kita guna tangan untuk menyentuh. Semasa memilih, kita boleh ikut ini. Pastikan sayuran tu berwarna segar. Warna kalau hijau, pastikan hijau segar. Kalau tomato, mestilah merah segar. Okay, kalau dia warna orange sikit, maksudnya belum masak sangat. Okay, kalau merah yang sangat gelap, maksudnya sudah sangat masak. So, hati-hati ikut. Kalau you nak masak lambat sikit, boleh pilih yang pudar sikit. Tapi kalau you sudah nak masak, mungkin boleh pilih yang merah. Dan kemudian pilih yang tidak layu, tidak berlendir, permukaan bersih, bentuknya elok. Kalau bagi jenis berbuah atau jenis berakar, pastikan kulit tidak bercalar, bentuknya tidak kecut, tidak lembik, tidak lebam. Bagi yang jenis kekacang, pastilah tidak patah. Okey. Pilih yang masih muda atau sederhana. Kalau terlalu tua tu, susah nak dimasak dan susah nak dikunyah oleh si pemakan. Okey. Bagi yang jenis berbuah, pastilah masih kulitnya bersinar. Contohnya perbawang, kulitnya bersinar dan keras dan pejal. Bagi yang jenis berakar atau berubi, pastikan tidak bertunas. Macam mana nak simpan pula? Setelah beli, ikut jenis untuk menyimpan dalam peti sejuk ataupun di luar peti sejuk. Alright, kita lihat di sini ada nota. Bagi klasifikasi sayuran jenis 1 hingga 6, iaitu jenis berdaun, berbuah, berbiji, berbunga, kekacang, berbatang atau berpucuk, 6 jenis klasifikasi sayuran ini mesti disimpan di ruang pendingin peti sejuk, dibungkus dengan plastik berlubang dan juga bahagian yang rosak perlu dibuang terlebih dahulu. Bagi jenis 7 dan 8, iaitu jenis berbawang dan berakar atau berubi, mesti disimpan di rak yang kering dan gelap. Okey, elak dia bertunas dan elak kalau basah, pertumbuhan pembiakan mikroorganisma mungkin berlaku. Jadi, eloklah disimpan di rak yang kering dan gelap, kemudian mempunyai peredaran udara yang baik. Last sekali ialah asingkan daripada makanan yang berbau kuat supaya contohnya keledek tidak menyerap bau yang kuat tersebut, yang akan menjejaskan kualiti apabila kita memasaknya. Adakah kamu sudah faham cara pemilihan dan juga cara penyimpanan? Nota tambahan. Cara penyediaan. Kalau nak sedia bahan makanan sayur-sayuran, pastikan anda rendam seketika supaya buangkan racun serangga yang masih tertinggal dalam kulit, atas kulit atau daun sayur-sayuran, kemudian dicuci dan dibilas dengan bersih sebelum dipotong. Saya ulang, pastikan cuci dahulu sebelum dipotong untuk pastikan kebersihan. Okey, janganlah makan sayuran yang ada
kotoran. Kemudian buang lapisan atau bahagian yang tidak diingini. Potong ikut potongan yang seragam supaya masak makanan yang dengan masa yang seragam. Okey, potong ikut jenis masakan yang you nak hasilkan. Okey, sayur-sayuran mesti dihiris dengan cara yang paling minimal untuk mengekalkan nutrien. Jadi, kalau you potong baru rendam, sebenarnya mungkin kehilangan nutrien akan berlaku. Biasa kita akan basuh dahulu baru mula potong. Nota tambahan seterusnya, sayur-sayuran sesuai dimasak dengan haba lembab sebenarnya untuk mengekalkan nutriennya. Contohnya, merebus seketika, kemudian terus masak sikit sos, tuang di atasnya. Ataupun mencelur, menggoreng tofu. Kalau ikut cara haba kering, menggoreng tofu dengan minyak sedikit. Atau bagi yang jenis berakar atau berubi, bolehlah guna teknik menggoreng. Contohnya keledek goreng, dan sebagainya. Cikgu harap anda daripada nota hari ini faham tentang klasifikasi, faham tentang pemilihan, penyimpanan, penyediaan dan juga cara memasak. Baik, marilah kita sama-sama semak semula pencapaian kriteria kejayaan hari ini. Adakah anda boleh mengklasifikasi sayuran dan memberi contohnya? Okey, terdapat 8 jenis klasifikasi sayuran. Boleh sebut? Kalau ikut nota sebelah kiri, jenis berdaun, jenis buah, bagus. Jenis berbiji, jenis berbunga. Okey, nota sebelah kanan. Jenis kekacang, jenis berbatang atau berbucuk, jenis berbawang dan terakhir jenis berakar atau berubi. Syabas. Okey, kita dah percaya capai kriteria ini. Kriteria kedua, menerangkan cara pemilihan sayuran yang berkualiti. Ya, semasa memilih, pastikan kita guna mata untuk melihat warna segar. Okey, pastikan tidak lembik. Okey, pastikan tidak patah. Pastikan tidak lepam. Pastikan tidak. Yes. Okey, sekurang-kurangnya 5 anda kira berjaya. Okey, kemudian menerangkan prosedur penyimpanan sayuran. Bagi sayuran jenis 1 hingga 6, simpan di dalam peti ais bahagian ruang pendingin. Pastikan dibungkus dalam plastik yang berlubang. Kemudian pastikan buang bahagian yang dah rosak terlebih dahulu supaya tidak menjejaskan bahagian yang masih segar itu. Bagus. Okey, kemudian bagi yang jenis berakar, berubi dan berbawang, simpan di rak yang kering dan gelap. Kemudian simpan di Okey, alright. Syabas. Teruskan usaha anda dalam SRT dan aplikasi apa ilmu yang kamu dah belajar di dalam kehidupan anda. Okey, cikgu ucapkan tahniahlah untuk semua yang berjaya mengikuti video hari ini. Boleh cikgu cabar kamu tanpa rujuk buku atau video lagi. Sila sediakan nota perteminda yang ringkas dan sesuai untuk dijadikan bukti pencapaian 3 kriteria kejayaan ini. Maknanya ambil kertas, ambil nota, tuliskan tajuk klasifikasi sayuran, cuba buat 8 klasifikasi, setiap jenis tulis 3 contoh. Kemudian di tepinya terangkan cara pemilihan sayuran. Seterusnya terangkan prosedur penyimpanan. Tanpa rujuk buku, kalau anda berjaya tulis semula, saya yakin anda memang sudah berjaya menghafal dan menguasai ilmu hari ini.
Alright, kita jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih kelas.